Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nur Syafira binti Muhammad Zain, memegang nombor matrik A1700457. Pengenalan kepada seni bina. Seni bina memberi kefahaman dan penafsiran yang berbeza dalam kalangan arkitek dan juga ahli akademik. Setengah individu hanya memandang seni bina sebagai suatu objek saja, namun ada setengah lain memandang seni bina dengan pandangan yang dalam. Definisi seni bina boleh dipecah kepada seni dan bina. Seni secara amnya didefinisi sebagai kerja tangan atau ukiran. Lawyer Islamiyah Al-Faruqi menyatakan bahawa definisi terhadap seni ini digunakan pada abad pertengahan, khususnya yang berkaitan dengan kerja tangan atau aktiviti teknikal dan ukiran. Menurut Kamus Dewan Bahasa, bina ialah seni atau ilmu merancang, membentuk dan membina bangunan. Oleh itu dapat difahami bahawa bergabungan makna seni dan bina itu merangkumi pembinaan sesuatu struktur bangunan dengan hasil kerja tangan. Muhammad Ali Abdul Rahman menguraikan bahawa seni bina adalah mendirikan bangunan dengan mengambil kira aspek keindahan dan mempunyai ciri-ciri mengikut peredaran zaman semasa. Ibn Khaldun berpendapat seni bina merupakan satu daripada ciri ketamadunan yang penting kerana ia adalah mercu kegemilangan suatu bangsa atau negara. Katanya lagi, keagungan dan ketinggian suatu tamadun itu dapat diukur berdasarkan pencapaiannya dalam bidang seni bina. Seni bina dalam Islam adalah satu cabang seni yang terbina akibat cinta akan sesuatu keindahan. Seni bina Islam sering diberi sentuhan bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Menurut Spiro Kastov, Islam telah menetapkan garis pandu supaya seni itu dapat memberi fungsi yang sewajarnya dan menepati kehendak syariah Islam. Tuntasnya, pandangan terhadap seni bina ini berbeza mengikut kefahaman setiap individu. Namun, Islam memandang seni bina sebagai suatu seni yang memartabatkan ketamadunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iliana binti Muhammad Azmi, nombor matrik A16927. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan sejarah penubuhan Taj Mahal. Okey, slide pertama, asal dan inspirasi. Tahun 1631, Shah Jahan telah menjadi maharaja semasa kemuncak keagungan dinasti Mughal. Dirinya telah dilanda kesedihan apabila isteri ketiganya Mumtaz Mahal meninggal semasa melahirkan anak ke-14 mereka yang bernama Gauhara Begum. Pembinaan Taj Mahal bermula pada tahun 1632, setahun selepas kematiannya. Pengarang istana telah menggambarkan cerita cinta mengenai kesedihan Shah Jahan yang secara tradisi dianggap inspirasi daripada Taj Mahal. Mausoleum utama telah disiapkan pada tahun 1648 dan bangunan sekeliling dan taman disiapkan 5 tahun berikutnya. Jadi, Taj Mahal telah menggabung dan mengembangkan reka bentuk tradisi seni bina Persia dan seni bina Mughal awal. Inspirasi khusus datangnya daripada destinasi Timurid dan bangunan Mughal termasuk Gurur Amir iaitu Makam Timur, pengasas destinasi Mughal di Samarkand, Makam Humayun, Makam Itimat Ud-Daulah dan juga kadang-kala dikenali sebagai Bai Taj, dan Masjid Lama iaitu Delhi, binaan Shah Jahan sendiri di Delhi. Sementara bangunan Mughal awal biasanya dibina daripada batu pasir merah dan Shah Jahan telah menganjurkan penggunaan marmer putih dihiasi dengan batu separuh bernilai dan bangunan di bawah namanya mencapai tahap kehalusan baru. Bernama matrik S699676. Okey, saya akan membentangkan tentang keunikan dan keindahan seni bina Taj Mahal. Keindahan Taj Mahal ini bukan saya dapat dilihat melalui struktur seni bina, tapi itu dapat dilihat melalui sejarah kewujudannya. Okay, penciptaan Taj Mahal ini merupakan simbol kebesaran cinta dan kesetiaan Shah Jahan terhadap isterinya iaitu Mumtaz Mahal. Okay, merupakan salah satu keajaiban dunia. Keunikan seni bina berawal di India yang telah menggunakan struktur marmer. Taj Mahal sangat indah kerana turut terdapat makam yang menempatkan Mumtaz Mahal dan Shah Jahan yang berhiaskan pelbagai batu permata. Shah Jahan memerlukan seramai 20,000 tenaga pekerja yang terdiri daripada arkitek yang dijemput dari pelbagai tempat seperti Parsi, Itali dan lain-lain. Memakan masa selama 12 tahun untuk dibina, di mana 4 tahun digunakan untuk membina struktur utama Taj Mahal. Seterusnya, terdapat pelbagai pengaruh yang mempengaruhi pembinaan Taj Mahal, di mana rekaannya mendapat pengaruh Parsi. Di dinding-dinding pula terdapat kaligrafi yang menyerupai ayat-ayat Al-Quran. Okey, ia telah mendapat pengaruh Islam. Seterusnya, struktur binaan. Taj Mahal ini diperbuat daripada marmer putih dengan luas 100 kali 110 meter dengan 4 pintu masuk setinggi 20 meter. Dan rekaannya ini dilengkapi dengan kubah setinggi 80 meter.
Kubah ini berbentuk mahkota yang dipakai pada upacara penobatan Istana Mughal. Struktur batu-bata pada dinding memerlukan teknik Florence, Itali. Susunan hiasan. Pada luar gerbang terdapat ukiran ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini merupakan ayat daripada surah-surah pilihan. Seterusnya, ukiran-ukiran pada dinding menggunakan simbol-simbol grafik seperti bunga, bintang, ikan dan sebagainya. Terdapat 4 taman yang terpisah kira-kira seluas 1,000 kaki menjadikan keseluruhannya sebanyak 64 taman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Wakiuddin bin Hasanuddin. Nombor kad matrik A1700050. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan topik iaitu sumbangan pembinaan Taj Mahal terhadap tamadun atau masyarakat dunia. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian binaan dan struktur. Baiklah, seperti yang telah saya paparkan pada slide ini, terdapat 3 binaan atau struktur yang merupakan komponen utama, iaitu kubah, yang kedua marmar putih yang diimport daripada Rajasthan. Rajasthan ni merupakan negeri dalam negara India itu sendiri. Yang seterusnya oktagon. Baiklah, seterusnya yang merupakan komponen utama juga tapi yang kecil, iaitu arabesque. Seterusnya hablur ni diambil daripada China. Kemudian batu jet juga diambil daripada China. Okey, untuk yang konsep arabesque ni, ia merupakan satu konsep yang dia satu binaan yang diukir pada bahagian dinding Taj Mahal ini, dan adanya nilai-nilai Islam di situ. Baiklah. Seterusnya chameleon ni diambil daripada negara Arab. Kemudian Lazuardi yang diambil daripada Afghanistan. Seterusnya batu nilam diambil daripada Sri Lanka. Baiklah, seterusnya ialah permata, batu permata yang diambil daripada Punjab. Seterusnya batu topaz. Baiklah, tahukan kerja-kerja pembinaan Taj Mahal ini memerlukan telah menggunakan sebanyak 20,000 orang buruh kasar. Yang ini mereka lah yang mendirikan, yang membina Taj Mahal ini. Seterusnya bagi tunggangan yang akan mengangkut atau membawa barangan-barangan import, ialah mereka menggunakan sebanyak 1,000 ekor gajah. Di sini kita dapat simpulkan bagaimana pembinaan Taj Mahal ini memberikan satu benda yang sangat penting kepada dalam pembinaan ini sendiri, kerana dengan binaan dan struktur itu memerlukan seramai buruh yang seramai ini dan tunggangan gajah yang sebanyak ini. Maka apabila kedua-duanya berjalan dengan seiring, maka pembinaan Taj Mahal ini juga pun berjaya. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Suzana Natasha binti Abdul Rahman, bernombor kad matrik A169295. Saya akan meneruskan bagi sumbangan semina-mina kepada tamadun. Taj Mahal ini didirikan dengan keadaan yang menarik. Oleh itu, tidaklah hairan ianya akan menarik perhatian sesiapa yang berada di kompleks 55 meter itu dengan ketinggian kubahnya mencapai 76 meter. Bahkan, rekaan mamanya juga digunakan juga sangat bermutu tinggi sehingga menampakkan kilat berkacau. Bukan itu saja, makam Shah Jahan dan isterinya Mumtaz Mahal yang berada di tengah-tengah bangunan direka dengan bentuk oktagonal yang di sisinya dibina pagar yang begitu indah yang menunjukkan cinta mereka kekal abadi dunia dan akhirat. Oleh itu, dengan rekaan seni bina Taj Mahal yang begitu unik dan hebat sekali ini akan memberikan sumbangan kepada tamadun, kerana masyarakat yang melihat bangunan ini dan mengetahui kisahnya pasti akan menghargainya sebagai salah satu keajaiban dunia dan sebagai salah satu pencapaian pada tamadun India.
seterusnya ialah impak tamadun terhadap seni bina. Selain binaan kubah yang tersegam indah, ukiran-ukiran kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran merupakan salah satu lagi motif Islam yang diketengahkan oleh tamadun Islam yang berkembang di masjid dan juga istana-istana. Jika tidak menggunakan ukiran ini, mereka akan menggunakan ukiran alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan juga bunga-bungaan. Oleh itu, dengan kedatangan Islam ini telah menimbulkan kesan kepada tamadun India iaitu daripada seni bina Turki Islam yang mempengaruhi seni bina zaman Kesultanan Delhi, sementara seni bina Parsi Islam telah mempengaruhi zaman Mughal. Misalnya, dari segi kubah, menara dan juga penggunaan konkrit serta penggunaan mortar. Hasilnya, seni bina Islam telah berkembang pesat pada zaman Mughal dan Taj Mahal adalah hasil seni bina Indo-Parsi yang teragur dan menjadi salah satu keajaiban ajaib di dunia. Secara keseluruhannya, seni bina dilihat sebagai suatu sudut pandang yang melankau batas keindahannya. Keunikan sesebuah seni bina bukan sahaja sekadar sedap mata memandang. Namun jika difahami secara mendalam, seni bina mampu menjentik hubungan dan ketauhidan kepada Allah. Tambahan pula, apabila seni itu dilihat secara material dan spiritual, simbolik-simbolik kesenian yang mendapat sentuhan hebat dari menampilkan ciri-ciri seni yang unggul sekaligus menjadi simbol kegemilangan khususnya dalam peradaban Islam itu sendiri.